Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram yang aku alami sendiri bersama dengan isteri dan anak-anakku. Kisah ini terjadi pada cuti perayaan Aidilfitri. Aku tak ingat dah berapa hari raya. Tapi baru-baru ni dah, raya tahun ni. Masa tu aku merancang nak pergi ke Kuala Selangor. Jadi aku pun book lah sebuah hotel resort dekat Skincan. Jadi aku bertolak daripada rumah aku ni lebih kurang dalam pukul 4 lebih lepas asar. Dah solat asar apa semua. Jadi aku pun bertolak lah. Aku bertolak untuk pergi ke tempat yang aku nak tuju ni. Mula-mula tu perjalanan kami ni memang okey lah. Memang tak ada apa-apa masalah. Memang orang kata apa, lancar lah perjalanan ni. Jadi apabila aku sampai di Kuala Selangor, pada masa tu jam menunjukkan 7 lebih dan nak hampir-hampir maghrib pada masa tu. Jadi aku masa tu aku pakai Max. Aku tak tahu nak pergi tempat tu kalau aku nak memandu pasal aku baru first time lah. Jadi Max tu bila sampai kat simpang 3 tu, Max tu suruh aku pergi ke arah kiri. Tapi kalau ikutkan aku punya firasat aku, pakai firasat. Aku bukan bomoh lah, tapi aku guna firasat jugalah. Pasal ada signboard kan. Jadi bila aku tengok signboard tu, kalau nak pergi ke tempat aku ni, Skincan ni, dia memang kena masuk ke arah kanan. Jadi kenapa pula Max suruh pergi ke arah kiri? Jadi aku pun, sebenarnya aku dah masuk kiri dah. Jadi aku pusing balik. Aku berhenti dekat bus stop. Ketika tu ada dua orang orang India, seorang budak, seorang lagi makcik. Jadi tujuan aku berhenti tu, aku nak tanya, mana tahu diorang tahu arah nak pergi ke tempat aku ni, Skincan ni. Tapi malang ni diorang ni memang tak tahu. Lepas tu aku tanya diorang nak buat apa kat sini. Dia kata nak tunggu kawan. Jadi okey lah, aku tunggu sekejap, nanti kawan dia tahu kan. Lepas tu memang aku punya penungguan aku punya tunggu tu memang mendatangkan hasil lah. Jadi berhenti sebuah bas kilang. Pada ketika tu lebih kurang dalam pukul betul-betul orang kata dah nak maghrib lah masa tu. Jadi aku tanya kat aunty tu, dua orang tu, ada aunty dua orang, aku tanya dia. Kau seru kan? Aku tanya aunty tu, jadi aunty tu cakap, kalau nak pergi ke Skincan tu, jalan terus je, dia kata. Aku tanya berapa lama, dia kata dia tak pastilah, tapi jalan terus lah, nanti boleh tanya orang kat depan sana. Jadi aku pun naik kereta, elok aku jalan je kereta aku, azan pun berkumandang pada ketika tu. Tapi masa tu aku dah niat musafir, jadi aku kata sampai dekat Skincan nanti baru aku nak solat lah, buat jamaah kan. Jadi aku pun teruskan perjalanan. Tapi aku pelik lah. Memang aku agak pelik sikit pada ketika tu kalau ikut firasat aku daripada simpang 3 tu, dekat situ berhampiran dengan kampung Kelip-Kelip. Kalau korang mesti tahu punya kampung Kelip-Kelip. Daripada situ kalau nak pergi ke Skincan, lebih kurang dalam setengah jam ataupun 40 minit perjalanan. Kalau laju tu mungkin setengah jam. Tapi pada ketika tu, memang Kuala Selangor ni kalau malam memang agak gelap sikit. Pasal lampu jalan pun pada ketika tu sedang diperbaiki. Pasal jalan pun sedang diperbaiki pada ketika tu. Jalan pun banyak jalan yang kata apa, bengkak-bengkok pada ketika tu. Jadi aku memandu malam tu. Mandu. Aku rasa pelik pasal apa tu? Aku rasa jalan yang aku lalu tu, pasal aku dah pernah lalu jalan tu. Lebih kurang dalam 10 minit tadi aku dah lalu. Tapi aku pelik, jalan yang aku lalu tu sentiasa aku akan lalu pada jalan yang sama juga.
Aku rasa ni aku dah kena main dah ni. Lepas tu azan isyak pun berkumandang, baru aku nampak jalan straight. Jadi aku pun teruskan jalan sampai kat depan tu, aku jumpa kebun getah. Ada kebun getah, kawasan getah, kebun getah. Ladang kelapa sawit. Masa tu dah pukul 8 lebih dah. Aku rasa pelik lah, jauh betul perjalanan aku ni. Kalau ikut maps ni, dah dekat ni. Jadi aku pun teruskan lagi perjalanan. Tapi memang malam tu memang dugaan demi dugaan yang datang pada diri aku dan ahli keluarga aku. Pada ketika tu, aku berlima, 5 orang. Aku, isteri aku dan 3 orang anak aku. Jadi, nak tak nak, aku kena pergi juga sampai dekat hotel tersebut. Pasal aku dah booking hotel tu, aku dah bayar apa semua. Jadi, nak tak nak, aku teruskan perjalanan lah. Tapi memang dugaan tu, memang aku rasa memang aku dah kena main dengan penunggu dekat jalan tu. Walaupun aku tak apa percaya dengan benda-benda tu, tapi memang kalau nak difikirkan dengan akal, memang aku dah kena main lah. Pasal apa? Pasal aku ikut jalan yang sama je. Kan? Jalan tu sama. Memang jalan tu tak ada perubahan langsung. Lepas tu bila aku dah aku berhenti pada sebuah stesen minyak. Petronas Shell ke Petronas, aku tak apa ingat Aku rasa Petronas. Aku berhenti kat Petronas, aku tanyalah pada cashier tu, counter cashier tu. Aku tanya dia nak pergi ke Sekencan. Dia kata jalan ni betul dah. Tapi jalan yang hujung sekali. Dia kata sampai hujung jalan dia, di kawasan bandar dekat dengan laut, dia kata. Jadi aku pun kata okeylah, terima kasih lah. Jadi aku pun teruskan perjalanan. Bila aku teruskan perjalanan tu, aku rasa jalan yang aku lalu tu, aku rasa aku dah pernah lalu jalan tu. Tahu, baru tadi aku dah lalu. Tapi kenapa jalan ni aku lalu lagi, jalan bengkok macam ni, sama je jalan dia. Sampaikan aku sesat ikut map ni pasal. Sesat aku masuk dalam sekampung. Aku pusing sampailah aku berhenti kat depan kebun Cina pada masa tu. Aku berhenti kebun Cina, aku tengok sekeliling aku, memang seram lah kan. Tapi malam masa tu memang aku tak ada niat nak ambil video apa semua. Tapi aku nak kongsi dengan korang lah. Kalau korang jalan nak pergi ke Sekencan malam-malam, korang mesti kena standby lampu highlight lah. Memang kena pakai lampu besar. Pasal jalan tu memang gelap. Satu lagi, banyak-banyak kena baca ayat-ayat suci Al-Quran. Memang banyak kata bertawakal lah kepada Allah. Memang jalan tu agak menyeramkan lah. Macam mana yang aku alami ni, memang aku rasa memang satu pengalaman yang menyeramkan aku, isteri aku dan anak-anak aku. Pada ketika tu anak-anak aku pun dah sound kat aku, "Ya, bila nak sampai ya? Bila nak sampai ya? Dah lama ni ya. Bila nak sampai ni?" Kan? Tapi kalau itulah, kalau korang sendiri alami, korang tahu dah macam mana kan. Sampailah aku terlajak tau. Daripada Sekencan aku terlajak sampai ke Sungai Besar. Sampai ke Sungai Besar. Jadi aku pun pusing balik. Aku cakap, yang kita pusing balik, yang abang rasa kita dah salah jalan ni. Jadi aku pun pusing pusing check U-turn, aku U-turn balik. Lepas tu aku check kedai makan. Sebab aku nak, sebenarnya tujuan aku memang nak makan, anak-anak aku pun dah lapar. Bayangkanlah berapa jam, 5 jam, 6 jam dalam kereta. Pada ketika tu jam dah pukul 10 lebih. Jadi aku pun bila sampai dekat Kuala Besar tu, aku singgah sebuah kedai makan. Dia macam warung tapi warung besar lah. Jadi aku pun order makanan. Aku tanya pada seorang pakcik ni, aku nak pergi ke Sekencan. Jadi dia kata, dah jauh ni bang. Dia kata, kalau daripada sini nak pergi ke Sekencan, lebih kurang dalam 40 minit. Itu kalau bawa perlahan. Tapi kalau bawa laju dalam setengah jam. Ya ke pakcik? Jauh tu. Tiba-tiba aku teringat yang aku ada kawan dekat kawan aku memang tinggal dekat Kuala Selangor ni, dekat Tanjung Karang. Dia tinggal Tanjung Karang. Tanjung Karang bawah lagi. Aku dah Sungai Besar ni, aku dah jauh dah ni. Jadi aku pun telefon lah kawan aku. Kawan aku pun terkejut lah, kata, bang, macam mana abang boleh sampai ke Sungai Besar? Sebenarnya pada kampung Kelip-Kelip tu, kalau abang nak pergi, dekat je bang sebenarnya. Tapi nak buat macam mana? Aku ni bukannya ada pengalaman. Aku baru first time masuk ke jalan tu. Mana aku tahu arah tuju semua. Lepas tu kawan aku bagi aku direction lah, bagi maps yang baru lah. Jadi aku ikut maps dia. Lepas makan tu aku bergerak. Dan akhirnya aku sampai jugalah tempat yang aku nak tuju ni. Tapi memang tempat yang aku nak tuju ni pun, kalau korang nak tahu pun, tempat ni pun agak sunyi tau, sepi. Memang kawasan Cina. Memang kawasan Cina kan kat situ.
Jadi aku pun sampai dekat hotel tu, aku terkejut lah. Aku tengok kawasan ni memang agak menyeramkan lah hotel ni kan. Memang kata sunyi sepi kan. Lepas tu kenderaan pun tak ada dekat parking. Lepas tu bila aku cari mana hotel ni kan, kawasan dia besar. Jadi rupanya hotel tu memang ada di belah kanan aku. Jadi aku pun pusing kenderaan aku. Masa tu anjing pun menyalak-nyalak. Jadi aku pun teruskan perjalanan aku ke depan. Akhirnya aku jumpa juga lah dengan hotel ni lah. Hotel and Resort. Dia hotel resort. Jadi aku pun pergi check in hotel. Lepas tu dia bagi kunci aku apa semua. Remote tak payah lah. Remote semua, aircon semua, kipas semua dah ada lah dekat dalam hotel tu. Jadi aku pun cuma basuh kaki masuk je lah dalam hotel. Aku baca bismillah. So anak-anak aku masuk terus mandi. Masuk mandi apa semua. Jadi memang aku nak cerita dengan korang. Hotel yang aku sewa ni, hotel ni aku memang tak terus aku booking dulu hotel tersebut. Aku booking dengan hotel.com. Aku booking dengan hotel.com. Masa tu aku dapat diskaun yang banyak lah. Diskaun banyak. Aku menginap di hotel tersebut 3 hari 2 malam. Aku bayar cuma RM126.62 tak silap aku. Kau bayangkanlah, murah lah tu. Hotel resort tu. Dengan ada swimming pool apa semua. Memang cantik lah hotel dia. Lepas tu hotel yang aku dapat ni pula, hotel family. Hotel dia memang besar. Memang kalau kau orang bawa satu keluarga pun, kalau kau orang ada 11 keluarga pun yang besar-besar badan pun, kau orang boleh tidur puas lah. Pasal apa? Siap ada tilam extra lagi dia bagi. Katil dah ada 4. Katil queen size tu yang besar tu. Lepas tu katil standardnya katil bujang. Pembesar juga katil bujang dia. Ada 2. Lepas tu tilam dia bagi 5. Dengan extra bantal lagi. Bantal pun dia extra pun. Tak silap aku ada 5 bantal dia bagi. Tapi hotel tu memang komplit lengkap lah. Memang ada televisyen. Ada meja makan. Ada kerusi. Ada sofa. Ada peti ais. Ada kipas. Ada aircon. Ada shower. Memang seronok lah. Pasal pintu pun ada 2. Pintu dia, pintu depan dan pintu belakang. Korang tak payah kalau nak pergi ke belakang tu tak payah nak pusing lah. Buka pintu belakang tu dah boleh pergi tengok kawasan belakang lah. Memang seronok lah. Tapi malam yang aku pergi hari pertama tu memang orang ramai lah. Memang kata direct kawasan aku tu memang penuh lah orang tinggal. Tapi besok tu memang kekurangan lah. Memang agak menyeramkan lah. Pasal tak ramai yang tinggal dekat hotel tu. Tapi hari pertama aku tidur kat hotel tu, memang aku rasa macam ada sesuatu lah dekat tepi aku. Tapi aku buat tak tahu, lantak api lah dia kan. Aku mungkin kerana badan aku letih, kerana banyak berfikir kan. Jadi aku buat tak tahu, aku tidur. Alhamdulillah aku dapat bangun subuh. Kejut anak-anak aku mandi. Lepas tu aku solat berjamaah. Lebih kurang dalam pukul 11 tengah hari, pukul 12 tu aku keluar balik. Pasal aku nak pergi tengok kampung plan untuk malam lah. Jadi aku nak pergi tengok dulu lah kampung tu. Kampung Kelip-Kelip. Jadi aku rasa hairan lah. Aku rasa hairan bin ajaib lah. Pasal bila aku pergi ke jalan tu, aku tak jumpa pun jalan yang Mega Bengkok tu. Jalan yang construction tu, yang tengah buat jalan tu, aku tak jumpa. Jalan dia agak besar jugalah. Tapi yang masa aku pergi tu, jalan kecil. Tapi tu yang aku pelik tu. Kan? Kalau korang boleh jawab aku punya persoalan aku ni, korang tolong komen lah. Komen, tapi korang jangan lupa subscribe. Nanti aku boleh kongsi lagi cerita-cerita pengalaman yang aku alami. Tapi ni bukan pengalaman yang pertama lah. Ni pengalaman yang banyak kali dah aku dah ada pengalaman. Jadi aku tak berapa kisah lah dengan perkara-perkara yang tahayul ni. Perkara-perkara yang bersangkut paut dengan alam gaib ni. Aku tak berapa nak fikirkan sangat. Kan? Jadi sebab tahun dulu pun masa tu umur aku dalam 19 tahun tak silap aku. Masa tu aku pun dah pernah jumpa dah orang Bunian ni. Tapi dekat tempat lain, bukan tempat ni. Sekarang aku nak cerita tempat ni. Kalau kau nak dengar kisah yang tu, kau subscribe. InsyaAllah aku akan ceritakan pengalaman aku bertemu dengan orang Bunian tu. InsyaAllah. Tapi bila siang tu, bila aku pergi kampung Kelip-Kelip tu, masa aku arah balik tu, aku rasa memang sekejap ya. Dah lebih kurang dalam tempat aku tu nak pergi ke kampung Kelip dalam setengah jam. Tapi macam mana boleh terlajak daripada pukul 8 lebih sampai pukul 10 malam. Baru aku sampai ke resort aku. Apa-apa pun korang tolonglah support aku punya kisah aku ni.
Dan kalau boleh korang sebarkan, bagi tahu pada pemandu-pemandu, kalau nak lalu ke jalan tu, banyakkan baca doa, zikir, dan bukalah kaset ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita terhindar daripada perkara-perkara yang tidak kita ingini. Inilah pengalaman seram yang aku alami bersama dengan isteri dan anak-anakku ketika aku bercuti ke Kuala Selangor di Skincan. Aku nak beritahu korang, resort hotel yang aku sewa tu nama dia Sekin Hotel and Resort. Korang boleh book. Tapi kalau korang nak pergi, jangan pergi pada hari Sabtu dan Ahad. Kalau pergi pada Sabtu Ahad, mungkin charge akan over limit lah. Akan mahal sikit. Jadi kalau korang nak pergi, pergi pada hari-hari bekerja. InsyaAllah, korang akan dapat harga yang murah. Tapi ingat, jangan pergi dulu. Book dahulu di hotel.com, Trivago ke, ataupun Oyo Hotel. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam kisah-kisah seram yang seterusnya. Apa-apa pun jangan lupa, kalau yang belum solat, pergi solat. Yang belum makan, pergi makan. Yang ada perasaan takut, ajak kawan-kawan teman. InsyaAllah korang akan dengar kisah aku ni. Walaupun kisah aku ni tak apa seram, pasal aku tak ada video yang lengkap. Jadi hanya sekadar cerita. Yang baik itu jadikan teladan, yang buruk itu jadikan sempadan. Apa-apa pun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Sekarang ni kami berada di Kuala Selangor ni. Nak sarapan pagi. Ni makmur-makmur Kuala Selangor ni. Kami nak makan sarapan pagi. Kami menginap di belakang ni. Di belakang ni ada sebuah resort. Jadi kami stay kat situ lah untuk 3 hari 2 malam. Nak santai-santai, nak rehat-rehat. Kat belakang tu ada pantai. Pantai Redang. Kalau nak datang sini okey je, sebab dekat sini dia punya hotel ni memang murah. Kalau nak murah kena tempah dekat melalui oyo.com ke hotel.com ke, murah. Tapi kalau masuk kopi mak adik lah. Kalau terus datang sini mahal lah. Tapi memang package memang memuaskan lah. Ini kena makan. Nanti kalau datang sini boleh jumpa dengan akak ni. Nak order air ke. Okey lah. Kita jumpa lagi depan ni. Nanti saya bawa anda semua pergi mandi dekat pantai. Okey, bye.